Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 9 Oktober 2021 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Siasatan kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib diteruskan. Pelan tindakan industri sukan negara sedang digubal. Satu jawatan kuasa khas diwujudkan bagi memastikan siasatan menyeluruh dan telus dilakukan terhadap kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Jawatan kuasa khas itu diberi tempoh 6 bulan untuk menjalankan siasatan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu telah diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ia turut dianggotai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan serta Peguam Negara Tan Sri Idris Harun. Beliau menerusi kenyataan berkata ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kes kematian Allahyarham Adib yang juga anggota Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya mendapat keadilan sekaligus pelaku kematian Adib dihadapkan ke muka pengadilan. Sementara itu, bapa Allahyarham Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid menzahirkan kesyukuran dan akui ia memberi sinar baharu kepada keluarganya untuk mendapatkan pembelaan atas kematian anaknya. Malah keputusan kerajaan mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi memastikan siasatan menyeluruh dan telus berhubung kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim adalah berita gembira yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia. Jelasnya pembentukan jawatan kuasa itu membuktikan kerajaan mengambil berat akan isu ini dan berharap siasatan dapat dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Beliau berharap agar semua yang terlibat dalam jawatan kuasa khas berkenaan melunaskan tanggungjawab bersungguh-sungguh. Muhammad Kasim berkata, perubahan jawatan kuasa khas tersebut sememangnya amat dinantikan dan semestinya memberi sedikit kelegaan kepada keluarganya yang sentiasa merindukan arwah Muhammad Adib. Langkah merungkai kekusutan dan pertikaian berbangkit dengan penuh iltizam dan bertanggungjawab. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid susulan penubuhan jawatan kuasa khas untuk siasatan khas kematian anggotanya Allahyarham Muhammad Adib. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM turut merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung langkah itu. Jelas Datuk Seri Muhammad Hamdan, penubuhan jawatan kuasa khas itu juga adalah tanda keprihatinan kerajaan kepada kebajikan penjawat awam. Beliau mewakili seluruh warga JBPM berdoa agar kes Allahyarham Muhammad Adib mendapat keadilan sewajarnya sekaligus menyampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat awam bahawa keselamatan nyawa penjawat awam khususnya petugas barisan hadapan sentiasa menjadi keutamaan dan tanggungjawab kerajaan. Baik, dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan penubuhan 2 pasukan petugas khas yang turut dipersetujui mesyuarat Kabinet semalam. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan mesyuarat Kabinet sama turut memutuskan pembentukan 2 pasukan petugas khas. Pasukan petugas khas pertama bagi menyemak semula undang-undang berkenaan kes Pedra Branca, Pulau Batu Putih yang akan dipengerusikan bekas Peguam Negara.
Tan Sri Muhammad Effendi Ali. Manakala satu lagi pasukan petugas khas bagi membuat kajian awal terhadap dakwaan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas menerusi bukunya My Story, Justice in the Wilderness. Bahagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Peguam Negara bertindak sebagai urus setia selain dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara yang akan dilantik dalam masa terdekat. Tempoh 6 bulan turut diberikan kepada kedua-dua pasukan ini untuk memperoleh jabatan dan cadangan sebelum dibentangkan untuk tindakan susulan. 20.92 juta atau 89.4% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap menerima dos vaksinasi COVID-19 setakat semalam. Peningkatan sebanyak 0.3% berbanding sehari sebelum itu menjadikan sasaran untuk mencapai 90% kadar vaksinasi kini berbaki hanya 0.6%. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 8,743 kes, turun 1,008 kes daripada 9,751 kes yang direkodkan semalam. Berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri. Pekerja industri pembuatan di bawah program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS dijangka akan lengkap menerima vaksin hujung bulan ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyatakan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Teknologi Sains dan Inovasi memberi sokongan yang baik dalam proses vaksinasi. Jelasnya, proses vaksinasi yang melibatkan sektor pembuatan dijangka akan selesai hujung Oktober ini. Beliau berkata demikian selepas majlis ramah mesra dan pelancaran projek mengecat di Taman Keramat Permai. Terdahulu, PIKAS ditujukan kepada pekerja sektor pembuatan dan MITI telah ditugaskan untuk menyelaras program imunisasi itu. Seramai 115,516 atau 67% masyarakat orang asli sudah menerima vaksin COVID-19. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Matzir Khalid, program vaksinasi orang asli dijangka mencapai 100% pada akhir November ini. Secara keseluruhannya, 172,155 orang asli layak divaksin membabitkan golongan dewasa seramai 144,180 orang dan 27,975 golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Bagi yang belum mendapat vaksin ini adalah lebih kurang 56,000 lah. Jadi kita sedang berusaha dengan pelbagai cara lah. Salah satu yang kita buat di peringkat kementerian ini adalah kita buat melalui outreach lah, iaitu kita yang pergi cari. Kita ada melalui Mara, kita ada bas Mara Liner yang kita convert Mara Liner tu jadi semacam macam PPV lah, PPV bergerak ke kampung-kampung. Dan ini usaha ni ada di Perak, di Pahang, di Kelantan, di mana terdapat ramai masyarakat orang asli.
Antara usaha program outreach adalah dengan mengubah suai bas ekspres Mara Liners Sdn Bhd menjadi pusat pemberian vaksin PPV bergerak untuk ke kawasan perkampungan orang asli di Perak, Pahang dan Kelantan. Menurutnya, selain itu, penggunaan vaksin jenis CanSino yang hanya memerlukan 1 dos juga membantu mempercepat kadar vaksinasi dalam kalangan masyarakat orang asli. Bertemu kembali. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, kita teruskan dengan perkembangan ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang menggubal pelan tindakan industri sukan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penggubalan dibuat selepas mengambil kira faktor sukan sebagai antara penyumbang dalam ekonomi negara. Pelan yang bersifat komprehensif dan kompetitif ini bertujuan menjadikan sukan sebagai sumber baru dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara seiring perkembangan di peringkat global. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, 430 juta ringgit dibelanjakan rakyat Malaysia untuk tujuan sukan dan riadah sepanjang tahun lalu. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri merasmikan sambutan Hari Sukan Negara 2021. Sambutan dibuat secara hybrid dengan tema menuju ke arah negara bersukan. Setelah lebih setahun berdepan pandemik COVID-19, aktiviti bersukan perlu diperbaharui semula. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengharapkan aktiviti sihat itu dilakukan semua peringkat masyarakat bagi meningkatkan produktiviti dan keluar dari kemurungan. Jadi sukan itu besar maknanya. Jadi sempena Hari Sukan ni saya menyeru termasuk diri saya sendiri dan seluruh warga kementerian kita supaya memperbaharui semula gaya hidup sihat dengan mengambil bahagian dalam pelbagai kegiatan kesukanan yang ada dan keluar daripada kemurungan, keluar daripada apa tu orang kata suasana yang mengongkong kita selama ini. Beliau merasmikan Hari Sukan Negara 2021 peringkat KKMM pagi tadi yang turut dihadiri Ketua Setiausaha Datuk Seri Mohamad Mentek dengan kehadiran 50 petugas. Baik, Hari Sukan Negara HSN tahun ini disambut dengan penuh makna setelah setahun tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19 di Putrajaya. Sebanyak 100 program dan aktiviti sukan dilaksanakan sempena sambutan terbabit. Kementerian Wilayah Persekutuan turut menyatakan kesediaan menjadi penganjur program sukan berskala besar selepas bilangan kes harian COVID-19 berkurangan. Penganjuran merupakan antara usaha kementerian menjadikan wilayah persekutuan kawasan tumpuan sukan dengan penganjuran pelbagai jenis aktiviti dan program. Di Johor, sambutan HSN 2021 peringkat negeri disambut secara sederhana dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sambutan secara hybrid itu dirasmikan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad menampilkan pelbagai aktiviti gaya sihat dengan penyertaan seramai lebih 240,000 peserta. Di Melaka, pelancaran HSN 2021 diadakan di Dewan Japarun Sekam Jasin. Seramai lebih 25,000 peserta bakal memeriahkan sambutan berkenaan yang menampilkan pelbagai aktiviti seperti berbasikal, berkayak, fun walk dan juga sukan elektronik. Sambutan di peringkat negeri Selangor pula menyaksikan pelbagai aktiviti dianjurkan di Bukit Jugra seperti fun run, senam robik, pertunjukan paragliding, jump rope dan pelancaran larian fit mental. Kerajaan negeri turut memberi sumbangan khas lebih RM720,000 kepada Persatuan Sukan, Majlis Sukan Daerah dan kontijen Sukma bagi memulakan kembali sesi latihan yang tertangguh lebih setahun akibat COVID-19. HSN 2021 turut disambut meriah oleh Pusat Sukan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Majlis yang bermula seawal 8 pagi itu disempurnakan Profesor Dr. Rozjiah Muhammad Janor selaku Naib Chancellor UiTM.
Sambutan turut dimeriahkan dengan penyertaan kampus cawangan dan disiarkan secara langsung menerusi saluran YouTube UiTM sebagai tanda sokongan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan Hospital Bera dijangka siap sebelum akhir Disember tahun ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia pada Januari tahun depan. Apabila hospital itu siap kelak, ia dijangka mampu memberi kemudahan kesihatan kepada 150,000 penduduk dari Bera dan kawasan kejiranan. Nanti kita tengok kebanyakan bangunannya semua dah siap. Hari ini 98% tu bermakna telah pun meliputi hampir keseluruhan. Dari segi bangunan kita kira 100% siap. Cuma mungkin dari segi accessories dan juga finishes lah, kemasan terakhir untuk disiapkan. Hospital yang mula dibina pada 2010 itu dibangunkan dengan peruntukan berjumlah 130 juta ringgit. Beliau meninjau perkembangan pembinaan hospital berkenaan yang sebelum ini terbengkalai. Bertemu kembali. Bagai diberi peluang kedua untuk hidup. Begitulah perasaan Normi Haslida Mah Hassan ketika mengimbas kisah dia serta 5 lagi ahli keluarga dijangkiti COVID-19 bulan lalu. Pengalaman itu cukup memberi kesan buatnya. Namun wanita berusia 38 tahun itu bersyukur apabila diberi kesembuhan dan dapat kembali menjalani kehidupan normal. Perkongsiannya bersama wartawan Manjidah Ismail dalam segmen COVID Itu Benar. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompeten. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh PPKM akan membantu pesakit-pesakit COVID-19. Normi yang berisiko tinggi kerana mengalami masalah obesiti dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Putik Bengkalan
mengadakan kenduri kesyukuran dengan mengagih Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita harungi hari-hari sepanjang tempoh PKP dijadikan Dibantu pesakit COVID-19. Kementerian Pengangkutan akan menyediakan inisiatif bagi membantu penunggang yang menjalankan perkhidmatan penghantaran makanan atau e-hailing mendapatkan lesen memandu sah bagi memudahkan mereka melibatkan diri dalam sektor berkenaan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata perkara itu sudah dibincangkan dengan Kementerian Kewangan bertujuan meringankan beban terutamanya mereka yang hilang pekerjaan, tamat belajar dan mencari rezeki. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong turut memaklumkan perkara itu mungkin akan diumumkan melalui Belanjawan 2022. Selain itu, tambahnya penunggang e-hailing terutamanya golongan B40 berhadapan kes tertentu termasuk melibatkan tunggakan saman yang banyak boleh mendapatkan potongan harga daripada Kementerian Pengangkutan. Baru-baru ini melalui operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mendapati terdapat penunggang e-hailing yang tidak mempunyai lesen memandu selain menggunakan pengenalan diri kerja orang lain. Strategi baru bakal diperkenal dalam membantu meningkatkan taraf hidup golongan miskin tegar. Ia adalah selaras dengan fokus utama yang digariskan menerusi rancangan Malaysia ke-12. Kita perlu beri fokus yang lebih. Caranya ialah Kerajaan Pusat mencadangkan supaya seorang pegawai khusus ditetapkan di peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat daerah juga untuk menangani isu kemiskinan. Yang penting ialah program, projek-projek yang lebih berkesan, projek-projek ekonomi lah yang boleh membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Isu kemiskinan semakin meruncing susulan ramai yang terkesan akibat COVID-19. Kadar kemiskinan tegar berada pada paras 0.8% pada tahun 2020 berbanding 0.4% pada 2019. Beliau menghadiri sesi libat urus bersama Kerajaan Negeri Kelantan berhubung RM ke-12. Baik, platform vaksinasi digital dikenali sebagai Immunize dilancarkan. Ia bertujuan memenuhi permintaan suntikan dos penggalak dan vaksinasi remaja menjelang fasa endemik. Platform tersebut menawarkan pelbagai kemudahan meliputi aspek tempahan, penjadualan, logistik dan laporan petunjuk prestasi utama. And we believe that actually we will be the only and the first national private vaccine rollout platform in Malaysia. As we heard earlier today, we may also be the only one globally with an end-to-end technology solution. And sorry, I should add, it's not just technology, it is both the marriage of
the digital infrastructure and the physical infrastructure with our collaboration with Co-op MMA. Immunize merupakan inisiatif swasta bersifat nasional yang digerakkan hasil kerjasama HS Bio Sdn Bhd dan syarikat teknologi kesihatan Pocket Sdn Bhd. Baik saudara, untuk pemasukan malam ni kita akan bersama dengan Azam. Azam, teruskan. Skuad Piala Uber Negara mula berjuang malam ini. Pandalela Rinong dianugerahkan gelaran Datuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Edisi Sukan, kita mulakan dengan Sukan Badminton. Skuad wanita negara memulakan perjuangan dalam kempen Piala Uber 2021 malam ini dengan sasaran untuk mencapai keputusan positif menentang tuan rumah Denmark. Jika mampu membuat kejutan, ia bakal menjadi titik tolak kepada kem negara dalam memberi cabaran yang kompetitif kepada pasukan pilihan yang lain. Sebelum berlangsungnya perlawanan yang bermula pukul 7.30 malam tadi, pengarah kejurulatihan BAM Wong Chun Han sekali lagi menyuarakan keyakinan yang setiap pemain akan menunjukkan komitmen dan semangat untuk berhadapan pasukan Denmark yang rata-rata pemainnya mempunyai ranking lebih tinggi. Macam mana kita boleh beranikan diri dan cukup mempunyai kepercayaan diri sendiri ya untuk mengatasi ya rasa cemas ini dengan fokus lebih pada game, fokus lebih pada dari segi teknikal dan juga taktikal supaya pemikiran itu cukup tulus dan cukup fokus. Persiapan pasukan negara terganggu apabila pemain beregu wanita Pearly Tan tidak dapat diturunkan. Ini berikutan pemain itu masih belum pulih daripada kecederaan bahu. Ekoran itu, pasangannya Emtinah bergandingan dengan pemain senior yang juga kapten pasukan Lee Meng Yan. Mereka berdepan gandingan Denmark Maiken Fruget Sarah Tiggerson pada perlawanan kedua. Baik saudara, berita terkini dari Denmark. Pemain perseorangan wanita Eskilstuna tewas straight set 11-21, 7-21 kepada pemain tuan rumah Mia Blichfeldt. Kini gandingan Emtinah Lee Meng Yan sedang berdepan Maiken Fruget Sarah Tiggerson pada perlawanan kedua. Ke perkembangan lain, Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong kini bergelar Datuk. Pemenang pingat perak dan gangsa Sukan Olimpik itu dikurniakan darjah yang amat mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak sempena hari lahir ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud hari ini. Datuk Pandalela yang ditemui selepas selesai majlis berkenaan nyata gembira dan bangga kerana kerja kerasnya selama ini dalam bidang sukan terjun diiktiraf dan dihargai oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Setelah 20 tahun berkejaya dalam sukan terjun, saya dapat penggunaan seperti ini merupakan memori yang akan saya ingat. Atlet berusia 28 tahun itu berkata penggunaan tersebut pastinya akan memberi lebih motivasi dan semangat untuk terus berjuang demi mengharumkan nama negeri dan negara. Ujar Datuk Pandalela lagi, tumpuannya kini adalah persediaan untuk mengikuti latihan bagi menghadapi beberapa pertandingan besar tahun depan seperti Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Kejohanan Dunia. Datuk Pandalela merupakan antara 38 individu yang menerima darjah kebesaran negeri bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Baik, status masa depan Datuk Rashid Siddiq sebagai jurulatih badminton para negara masih menjadi tanda tanya sehingga kini. Beliau yang kontraknya tamat pada hujung tahun ini memaklumkan masih belum berbincang bersama Majlis Sukan Negara MSN berhubung penyambungan kontrak untuk tahun depan.
Pemenang gangsa Sukan Olimpik Atlanta 1996 yang mula menjadi jurulatih badminton para negara sejak 2019 itu berkata, beliau sememangnya bersedia mencurah bakti sekiranya khidmatnya masih diperlukan MSN. Jurulatih berusia 53 tahun itu juga berharap dapat mencari pelapis jaguh badminton para negara Chia Liek Hao yang boleh diketengahkan untuk membawa cabaran negara pada tamasya sukan besar atau kejohanan utama badminton para dunia pada masa depan. Datuk Rashid merupakan watak penting dalam membantu jaguh perseorangan bagi kategori SU5 kecacatan fizikal. Liek Hao melakar sejarah menjadi pemain pertama negara merangkul pingat emas badminton yang pertama kali disenaraikan di Sukan Paralimpik di Tokyo bulan lepas. Liek Hao yang merupakan pemain nombor 2 dunia itu menewaskan musuh ketatnya Deva Andri Musti dari Indonesia 21-17, 21-15 pada aksi yang berlangsung di Yoyogi National Stadium Tokyo. Legenda badminton negara itu pada masa sama memberitahu sedang giat melatih Liek Hao bagi menghadapi tamasya dan kejohanan utama seperti Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, China dan kejuaraan dunia pada tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menegaskan kerajaan kini sedang menggubal sebuah pelan tindakan industri sukan negara untuk atlet dan bekas-bekas atlet. Jelas beliau yang ditemui selepas pelancaran Hari Sukan Negara 2020 siang tadi, industri sukan berupaya memberikan pendapatan yang besar kepada atlet dan juga negara. Maka kita tentulah memberi fokus juga kepada kebajikan atlet-atlet kita. Bukan saja kepada atlet yang telah bersara. Saya sentiasa menyarankan kepada atlet-atlet yang ternama sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk mereka untuk monetize apa yang keharuman nama mereka itu dengan dengan satu jenama yang boleh membawa keuntungan kepada diri mereka dan juga kepada sukan yang mereka wakili. To the masses. Dalam pada itu, bagi membantu semula pemain industri sukan yang terjejas teruk akibat COVID-19 kembali bernafas dalam perniagaan mereka, Kementerian Belia dan Sukan kini sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan dalam mencari kaedah terbaik membantu mereka yang terlibat. Saya harap insya-Allah kita dapat cari jalan bagaimana untuk kita dapat bagi pengumuman sebaik-baiknya dalam belanjawan yang akan datang. Tetapi pihak kementerian dan kerajaan Malaysia sentiasa mengambil berat tentang bukan sahaja golongan 1,000 orang pengusaha fasiliti sukan ini yang agak terkesan teruk, tetapi kepada semua perniagaan. Untuk rekod, bermula 1 Januari sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 1,968 perniagaan berkaitan sukan terpaksa menamatkan operasi kerana kekurangan modal pusingan, kos operasi dan sebagainya. Sebahagian besar daripadanya ialah promotor dan penganjur acara sukan, perniagaan runcit barangan sukan dan pusat kecergasan. Sementara itu, pelaksanaan pelan tindakan wanita dalam sukan yang diumumkan Perdana Menteri siang tadi turut mendapat reaksi positif Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi. ABS mengerak langkah lagi selain daripada saya rasa itu adalah satu announcement yang sangat bagus, especially untuk membina lebih ramai wanita dalam sukan. Seperti kita tahu di Olimpik sana memang lagi banyak perempuan yang bertanding sebanding lelaki, tetapi untuk berjaya dalam bidang sukan ini saya rasa kita perlu have equal standings. Kita tak kira jantina, kita mesti ada satu a way forward yang kita lihat kepada kita punya kerjaya dan juga kita punya bakat dan bukan tengok kepada jantina. Dan Farah berkata demikian di Putrajaya. Baik, kita beralih ke sukan bola sepak. Skuad Harimau Malaya perlu bangkit dengan persembahan yang lebih baik dan bertenaga apabila turun pada aksi persahabatan kedua menentang Uzbekistan malam ini. Ketua jurulatihnya, Tan Cheng Ho berkata barisan pemain terutamanya di posisi pertahanan perlu lebih waspada dan mengelak daripada mengulangi kesilapan mudah seperti ketika tunduk 0-4 kepada Jordan 3 hari lalu.
Selepas melihat pasukannya di belasah Jordan 4-0 Rabu lepas, Cheng Ho berkata fokus utamanya ialah memastikan kubu pertahanan Harimau Malaya tidak dibolosi akibat kecuaian individu. Selalunya kesilapan yang individu tu menyebabkan kita dibolosi gol lah. Itu sebab saya rasa pemain-pemain pun dah sedar, dah belajar sesuatu dan because yang tadi saya maklum tadi adalah dari segi intensiti pace dalam bola sepak dalam antarabangsa agak berlainan itu sebab apabila opponent menyerang kita rasa tertekan dan kita mudah buat kesilapan. Di atas kertas, Cheng Ho mengakui Uzbekistan adalah pasukan lebih baik dan memiliki kelebihan di jentera serangan yang diketuai pemain dari AS Roma, Eldor Shomurodov. Dalam 6 rekod pertemuan sejak 1992, Malaysia hanya seri sekali dan kalah 5 perlawanan kepada pasukan ranking 84 dunia itu dengan kali terakhir tumpas 1-3 ketika saingan Piala Asia 2009. Dalam pada itu, Cheng Ho turut menjelaskan beliau masih belum membuat keputusan sama ada pemain muda Luqman Hakim Syamsuddin atau pemain naturalisasi Guillermo Di Paula akan diturunkan sebagai penggempur utama berdepan Uzbekistan malam ini. Beliau bagaimanapun mengakui keputusan menurunkan Di Paula ketika menentang Jordan adalah sebahagian daripada taktikal pasukan meskipun pemain kelahiran Brazil itu dilihat jarang menerima bola dari bahagian tengah. It's not that Di Paula we simply pick players. Of course, when the whole team cannot move up to that opponent attacking, very difficult for any striker or anyone to score a goal. This is the thing, we are always under pressure. Menurut Cheng Ho, beliau tetap yakin setiap pemain dapat belajar daripada kesilapan ketika menentang Jordan dan akan fokus bagi aksi seterusnya dengan Uzbekistan. Peminat kelab Liga Perdana Inggeris Newcastle kini mula menaruh harapan yang tinggi terhadap pengambilalihan kelab berkenaan oleh konsortium dari Arab Saudi. Perjanjian berkenaan dimeterai pada Khamis lalu sekaligus menamatkan era pemilik sebelum ini Mike Ashley selama 14 tahun. Sebelum ini, perjanjian bernilai 305 juta pound oleh Saudi Public Investment Fund gagal dimeterai pada tahun lalu kerana kebimbangan campur tangan konsortium dari negara Arab tersebut dalam menguruskan kelab Newcastle. Bagaimanapun, ia dipersetujui pada tahun ini selepas pengerusinya, putera Muhammad Salman memberi jaminan bahawa beliau tidak akan mengawal urusan dalaman kelab berkenaan. Berita itu disambut dengan baik oleh para peminat The Toons yang mula berhimpun di Stadium St James Park bagi meraikan perjanjian tersebut. Newcastle kini berada di tangga kedua terbawah Liga Perdana Inggeris, masih belum berjaya memenangi sebarang gelaran utama sejak Piala FA 1955. Kali terakhir mereka memenangi gelaran Liga ialah pada 1927. Estadi nasional yang bakal menjadi gelanggang aksi kelayakan Piala Dunia antara England dan Andorra awal pagi esok terbakar. Insiden berlaku beberapa jam selepas pasukan England mengadakan latihan di stadium berkenaan. Kebakaran itu dikatakan berpunca daripada percikan api kerja-kerja kimpalan yang sedang dilakukan. Ia turut memusnahkan peralatan penyiaran termasuk monitor VAR yang sudah diletakkan di tepi padang namun dapat dipadamkan pihak bomba tidak lama kemudian. Bagaimanapun, Persatuan Bola Sepak Andorra mengesahkan perlawanan tersebut akan diteruskan walaupun bahagian tempat duduk media dan sebahagian padang tiruan terbakar. Sebahagian daripada petugas media berada di kawasan itu ketika kejadian tetapi sempat menyelamatkan diri sebelum api merebak. Jurucakap Persatuan Bola Sepak Andorra mengesahkan tiada kecederaan dilaporkan dan perlawanan akan diteruskan mengikut jadual. Ya, saudara, edisi Sukan 9 Oktober berakhir di sini. Saya Azamudin Husin dan untuk segmen seterusnya kita bersama dengan Faris dan juga Hazal. Silakan.
keyakinan masyarakat terhadap peranan dimainkan Lembaga Tabung Haji TH kembali pulih walaupun dikaitkan isu penyelewengan sebelum ini. Ia susulan peningkatan jumlah pendeposit TH sejak kebelakangan ini. Ketika ini, lebih 9 juta pendeposit kembali menggunakan perkhidmatan TH untuk menguruskan ibadah haji dan platform pelaburan untuk umat Islam. Merupakan pertambahan yang sangat baik, memberi gambaran bahawa keyakinan mereka kepada agensi tabung haji ini sebagai institusi ulung yang menjaga bukan sahaja soal persiapan untuk mengerjakan haji, tetapi juga dia sebagai salah satu daripada platform pelaburan kepada orang Islam dalam negara kita. Instrumen seperti tabung haji ini kita akan kekalkan dia punya modus operandi dan kita akan tingkatkan dari segi daya saing pengurusan untuk lebih menjana keuntungan dan pulangan kepada pendeposit. Dalam pada itu, beliau berkata penumbuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja dalam tempoh terdekat tidak akan menjejaskan operasi TH. Ini kerana siasatan bukan melibatkan tahun semasa operasi lembaga itu. Dalam pada itu, agensi pengendali umrah disaran membuat pemulangan wang pakej umrah kepada bakal jemaah yang sudah membuat pembayaran tetapi tidak dapat menunaikan ibadah umrah. Ia susulan kerajaan Arab Saudi yang telah menetapkan syarat baharu kelayakan jemaah mesti berusia antara 18 hingga 60 tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, bagaimanapun bayaran pulangan tidak semestinya 100% kerana mengambil kira kos pengurusan yang telah dibayar kepada pihak ketiga. Apabila pembatalan itu bukan sebab akibat daripada dia. Kalau jangkin ada berapa persen untuk pengurusan di Sabah lah, tapi kalau tak nak bagi terus tu tak logik lah, tak baik lah. Kerana kita nak buat benda baik kan. Arifan baliklah pada mereka yang tak begitu bukan kerana sebab dia tak boleh, dia tak begitu batas-batas sendiri kan. Ditanya mengenai keengganan agensi pengendali umrah yang membuat pemulangan pakej umrah, beliau menyarankan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya (MOTEK) untuk mengambil tindakan berikutan ianya terletak di bawah bidang kuasa kementerian itu. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti menerima 322 permohonan Geran Inovasi Sosial Malaysia sepanjang tahun ini. Inisiatif menawarkan peruntukan dana sehingga RM300,000 bagi pelaksanaan projek aplikasi tempatan yang berinovatif. Menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, antara bidang yang diberi keutamaan termasuk tenaga, perniagaan, perkhidmatan keuangan, budaya kesenian dan pelancongan. Manfaat yang diterima ini sama ada secara langsung atau tidak langsung telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuklah mewujudkan peluang pekerjaan baru. Beliau berucap semasa lawatan ke tapak projek ternakan moden Kelulut Modular Inovasi Universiti Teknologi Malaysia di Simpang Renggam, Kluang. Sementara itu, sejak 2015 hingga tahun lalu, sebanyak RM48 juta diperuntukkan bagi 234 projek aplikasi teknologi tempatan berinovatif yang memberi manfaat kepada kira-kira 100,000 penerima. Tanggal 9 Oktober setiap tahun, Hari Pos Sedunia disambut di seluruh dunia bagi meraihkan sumbangan besar perkhidmatan pos yang menjadi jambatan penghubung masyarakat. Sambutan edisi ke-52 ini diraihkan Pos Malaysia dengan mengedarkan surat percuma kepada setiap kediaman untuk dikirimkan kepada mereka yang tersayang. Audi Muhammad Nur ada butirannya. Ingat kembali pada suatu ketika dahulu, ramai yang menunggu abang-abang postman di hadapan rumah mereka untuk mendapat kiriman surat daripada insan yang tercinta. Tapi kini dengan peredaran zaman dan juga pelbagai teknologi yang ada, surat dan juga dokumen merupakan perkara yang paling penting untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga segala urusan rasmi anda.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memuji kempen ini yang dilihat bertepatan dengan aspirasi keluarga Malaysia. Alhamdulillah. Surat istimewa. Terima kasih. Thank you so much. Post Malaysia. Tahniah ini satu inisiatif yang baik. Saya difahamkan Post Malaysia telah mengedarkan 6 juta mail rakyat bagi membolehkan rakyat Malaysia menggunakannya untuk menghubungi sesiapa saja saudara mara tanpa perlu menggunakan stamp atau melibatkan penggunaan perbelanjaan pos. Bertemakan meraihkan legasi menghubungkan masa depan, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Pos Malaysia Charles Brower berkata inisiatif ini mengeratkan hubungan rakyat Malaysia dengan yang tersayang. We know how tough COVID has been on you and how that's impacted your ability to stay connected to friends, families and loved ones. So in conjunction with World Post Day 2021 and the government's Keluarga Malaysia, we're launching a campaign, a free of charge campaign, Mel Rakyat, allowing you to send a letter on us to anyone you like across Malaysia. Kempen yang berakhir 31 Oktober ini juga sekaligus mengembalikan nostalgia satu-satunya medium perhubungan masyarakat suatu ketika dahulu. Bertapak di tanah air selama 200 tahun, peranan Pos Malaysia sudah pastinya terus unggul dalam mengukuhkan hubungan rakyat merentasi sempadan. Assalamualaikum. Kami daripada Pejabat Pos Kajang 2020 ingin mengucapkan Selamat Hari Pos Sedunia 2021. Terima kasih. Datang lagi. Audi Mawano, Berita RTN. Baik, hampir 3.55 juta ringgit disalurkan Yayasan Pelajaran MARA YPM menerusi skim bantuan persekolahan SBP bagi tahun 2021. Bantuan memberi manfaat kepada 52,615 pelajar di seluruh negara. Untuk di Penang hari ini, peruntukan untuk SBP dipanggil sebagai skim bantuan persekolahan di Pulau Pinang sahaja seramai 3,489 pelajar yang terlibat, yang melibatkan jumlah sebanyak RM212,800. Ini sebahagian daripada inisiatif Yayasan Pelajaran MARA untuk membantu para pelajar B40 yang terlibat dalam program inisiatif baru melibatkan Yayasan Pelajaran MARA. Tambah beliau, YPM turut prihatin terhadap pelajar yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 daripada kalangan keluarga B40. Sebanyak 10 permohonan bagi skim anak angkat YPM telah diterima daripada Pejabat Pendidikan Daerah Barat Daya. Dalam era pandemik, kebanyakan pekerjaan dan operasi penyagaan melaksanakan mesyuarat secara dalam talian. Pastinya mereka akan mengenakan pakaian serba lengkap dan formal. Namun berbeza dengan seorang usahawan dan personaliti TV terkenal Eropah, Kevin O'Leary. Beliau didapati mengenakan kain batik bersama sut hitam dan kemejanya. Ini pula kisah lucu dikongsi pengguna TikTok yang dikenali Syara Dudu ketika menemani suami bermain futsal bersama rakan-rakannya. Mungkin disebabkan terlampau teruja dan gembira, suaminya mengeluarkan kemahiran terpendam dengan bijak mengelirukan pihak lawan. Selain bersemangat mempamerkan kehebatan di hadapan isteri, video tersebut tular menerima ratusan ribu tontonan di laman TikTok. Kaki pancing mesti terkejut dengan berita ini. Tular di media sosial mengenai rakaman seekor ikan haruan dengan saiz luar biasa. Netizen menjangkakan berat ikan gergasi itu mampu mencapai 500 kilogram. Namun, ia sebenarnya merupakan replika dan merupakan patung ikan buatan tangan.
Baik, berita perdana edisi 9 Oktober 2021 berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara demi keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.